Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Kabur tak nampak. Kabur kan ni? Video kat belakang mana nampak muka. Nampak tak habis je. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari 27 November 2023. Selamat hari Senin. Okey, hari ini apa ajak kemari bang? Nama siapa nama? Muhammad Azizi. Dari mana? Daripada Shah Alam. Shah Alam. Ni siapa? Mak. Mak, nama siapa kak? Rizana. Rizana. Okey, daripada Shah Alam. Apa ajak kemari? Pertama untuk mak lah. Yang kedua untuk saya dan juga isteri. Okey, maknya kenapa? Kita lah. Saya betul hari tu kalau pergi mana-mana diorang kata saya disaka. Mana saya tahu saya disaka. Okey, betul. Lepas tu kalau saya pergi mana-mana, walaupun saya 2 minggu lepas saya pergi berurut, tapi orang yang urut tu pun tak. Kalau saya pergi mana-mana mesti dia cakap kerja saya ni ada yang ganggu perempuan, kawan sendiri. Cerita dia sama je lah macam tu. Lepas tu tapi diorang tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat. Lepas tu yang terbaru ni, mak saya sakit sebab orang tu nak bagi kat saya tapi mak saya yang kena sebab mak saya orang tua. So mak saya dah sakit dah sekarang. Kaki mak saya bengkak macam busung tu. Besar tu. Besar. Kaki gajah lah. Kaki gajah. Dia dah pergi hospital, dah buat CT scan apa semua, doktor tak dapat kesan apa-apa. Tapi mak pergi berubat kemarin pergi kat Rembau. Okey. Tapi dia tak ajak saya. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi dah okey lah. Pergi Rembam tu kata dia kata macam kurang sikit. Besar kaki dia macam berkilat tu. Kita pernah rawat hamba Allah macam tu. Ni cerita lah cerita. Tapi saya cuma nak tahu kepastian, saya tak nak pergi perawat dia sebab saya nak tahu sama ada betul ke cerita tu orang tu nak buat saya kena dekat mak saya sebab saya jadi macam stres. Saya sedih lah. Saya sedih lah sebab mak kan. Saya jaga mak. Lepas tu saya kena orang nak buat saya tapi kena kat mak saya. Mak yang saya sakit, saya yang jaga dia kan. Terus sekarang dia tak duduk rumah saya. Dia duduk rumah adik. Saya sedih lah kan. Yalah. Saya pun tak tahu cerita macam mana. Okey, cerita pasal yang kaki besar tu kan. Okey, tahu tempat ni dari mana bang? Sunan Nur Rashid daripada Teluk Palu Garang. Oh, kawan lah. Kawan Kita tahu yang ni lah. Okey, cerita yang pasal kaki besar tu dalam YouTube saya ada. Pernah tengok saya tak? Ada. Okey. Macam kakak cakap tadi lah. Dah pergi hospital semua cek tak ada apa. Sampai dia nak potong kaki dia tu. Hospital nak potong kaki dia. Tapi oleh kerana dia banyak bertanya, macam kamu lah. Satu hamba Allah ni bagi tahu, kamu datang sini tempat Tabib Adam buat rawatan. Dengan izin Allah, dia datang sini kita buat rawatan, dah kecut kaki dia dah. Alhamdulillah. Nan sihir. Okey. Jadi macam akak cakap tadi pasal saka. 90% manusia semua ada saka. Cuma kita tak sadar. Kita tak tahu. Saka ni keturunan. Sama ada nak percaya tak nak percaya tu terserahlah. Cuma saya cerita ini memang ada dalam hadis.
Okey. Bila sini nak mati, kita buang kita matikan saka. Matikan saka mahalnya 250. Kalau rawatan ni yang buang sihir ni, ujung rambut, ujung kaki, dalam rumah, luar rumah yang ikut-ikut ni semua tempat kerja ke, tu RM50 saja. Tu pulang. Kalau tak nak buang saka, nak simpan pun boleh. Ni nak buat rawatan saja pun RM50. Samalah kita buat bersihkan semua tu tadi saya sebut. Okey. Okey, abang masalah apa? Macam saya meniaga. Jadi Meniaga apa? Meniaga buah-buahan. Buah-buahan. Okey. Macam jugalah saya buat. Dekat Banting kan? Dekat Shah Alam. InsyaAllah. So pertama untuk saya diri saya sendiri, untuk cover protect saya, tu satu. Saya pun tak tahu yang ada kat saya ni apa, ada ke tidak kan. Allah alam. Ada apa? Itu lah maksudnya ada orang dengki ke apa ke. okey. Itulah maksud saya. So yang kedua untuk saya dengan wife, kami dah dekat 8 tahun belum ada zuriat lagi. Yang tadi baby siapa? Tu anak angkat. Oh, nak ke? Okey. Ini cerita pasal zuriat dululah Bila dua-dua ada saka, okey, ni maaf nanti kita pasal apa isteri kamu buat baby kan. Jadi tak boleh ada baby dalam ni. Takutnya nanti bila kita rawat, takut benda ni dia bergalih. Betul. Jadi bila bergalih, contoh, nanti kita pun beritahu, nak rawat anak sekali tak buang saka. Kamu kata tak payahlah. Kalau tak payah, benda tu ada dalam diri dia. Contoh bila kamu dah bersih semua balik, dalam diri anak ada benda. Dia meracau. Nanti kamu, ni pernah terjadi, masyarakat akan rumah kita cakap, kita sengaja masukkan benda ni kat dalam anak ni biar dia sakit. Jangan jaga mak tadilah. Orang nak hentam kamu, kena mak tempias. Jadi cerita dia, sebab tu dia kena bergelir lah jaga anak dulu. Okay. Nanti saya akan tanya isteri kamu lah. Orang yang kebanyakan ada saka, kebanyakan head tak teratur. Betul tak betul? Betul. Kedua, bila mengandung, gugur. Mengandung, gugur. Saka ni makan janin dia. Ada pernah terjadi? Tak boleh nak dekat. Yelah, gugur lah, gugur. Betul. Jadi mengandung, gugur. Itu salah satu daripada saka keturunan ni. Saka ni adalah keturunan daripada nenek moyang kita. Kalau tak nak percaya, tak apa. Simpan. Jadi saka ni, maaf cakap, kena buang dua-dua lah. Contoh, kamu buang, mesti tak buang. Pun tak jadi. Betul. Kena buang dua-dua. Umpama tepuk sebelah tangan tak boleh bunyi. Kena dua-dua tepuk tangan. Okey. Soal mega buah-buahan. Apa terjadi tempat gerai? Sama ada pelanggan setia datang ke telefon, kau tak buka ke kedai hari ni? Pernah terjadi ke tidak? Buat masa ni tak ada lagi. Okay. Cuma Kedua, dia mengganggu kesihatan kamu. Betul. Macam malas nak pergi kedai. Betul. Betul. Saya teringat nak pergi je, tak muah. Berat hati nak pergi. Betul. Dia buat macam tu lah. Itu salah satu permainan sihir. Okay. Pernah tak mimpi yang tak elok? Pernah. Okey, cuba kongsikan mimpi-mimpi ni yang tak elok ni. Saya mimpi ular yang besar. Ular yang besar tu saya mimpi sedar, belum sedar lah maksudnya, nampak ular tu. Saya cuba nak tangkap tapi tak dapat. Lepas tu terus Terjaga lah. saya jaga. Akak pernah mimpi? Ular atas katil pun pernah nampak juga. Lepas tu biasalah memang malas buat kerja lah. Lepas tu kerja saya ni buat transport van sekolah. Okey. Van saya jahanam terus rosak, benda yang tak sepatutnya rosak pun dia akan rosak. Sampai saya akak cerita pasal van. Jadi kalau pasal apa, bila maaf cakap, bila kita tanya masalah tadi, kena cerita. Pasal apa kita tak tahu. Okey, contoh macam anak tadi kan, cerita dia meniaga buah. Jadi kita dah tahu dia ada meniaga buah. Jadi kita boleh bersihkan tempat tu. Jadi akak cerita pasal van. Berapa van ada, nanti kita akan bersihkan semua van-van tu. Ada 3, tapi benda ni dah lama lah Ustaz, lama sangat lama. Dalam tu setiap van ada Gangguan makhluk tu lah. Betul. Sampai kan saya tak ingat tahun bila budak-budak kecil-kecil ni, budak sekolah rendah, dia duduk kat belakang, tiba-tiba je masa driver saya bawa, dia semua ke depan. Dia kata ada hantu, buruk lah dia kata. Driver saya tu memang jadi saya boleh nampak, dia pandang belakang, oh memang ada. Dia duduk macam
Rambut panjang lah. Rambut panjang putih, kotor lah macam tu. Saya pun pernah tinggalkan van tepi jalan, kena histeria balik rumah macam tu lah. Memang banyak kena kacau. Yang terbaru ni awal tahun habis van saya semua rosak. Benda yang kan yang terbaru ni exhaust baru buat boleh melopong besar, macam tak logik lah kalau nak fikir-fikir. Benda sikit-sikit macam tu lah. Macam saya jadi macam salahkan driver. Kau bawa laju lah, kau bawa macam mana, fikir balik mungkin ada gangguan macam tu. Kakak percaya tak benda-benda ni? Saya dah berubat banyak tempat, saya percaya. Berapa banyak So, tempat benda kakak? banyak janji. Banyak. Banyak betul, tapi Tidak. tak pernah pergi sini lah. Minta maaf saya cakap, saya pergi banyak tempat. Sampai ke Rawang, sampai ke mana yang ustaz datang ke rumah, dibuat kat rumah pun ada macam tu. Banyak tempat. Macam mana kenal Tapi kawan kan saya ni? belum lagi jumpa lah yang ni. Boleh jumpa apa? Boleh jumpa yang boleh nak buang semua benda tu, yang boleh. Diorang kata diorang dah buang, kan? Macam contoh dia datang, ada dari Sungai Besar semua kan datang. Tengok, dia kata dia dah buang. Tapi saya tahu ada, sebab anak buah saya tu jenis yang boleh nampak benda-benda macam tu. Dia kata masa ustaz tu buat, dia panggil saya Wak, masa ustaz tu buat tu Wak, diorang semua lari keluar. Lepas tu dia masuk dalam balik. Kalau saya ni dia cakap ada kaki berbulu, pegang kaki saya. Kasi berat lah. Berat lah, macam tu. Itu cerita anak buah lah, sebab dia nampak. Berapa tahun umur anak buah tu? Kadang-kadang Ikatan Tingkatan 3. Dia nampak dari kecil. Okey. Dia macam tu. Nanti bila dah buat rawatan sini, dia tinggal satu rumah ke dekat situ? lain rumah. Tapi tak jauh lah. Dia boleh tengok boleh jauh tak? Tak. Biasanya kalau dia Tak. datang, Cuba Dia nanti- kalau misalkan di hari ni dia tengok, dia takkan contoh dia tengok sekarang, dia takkan cerita terus. Besok, lusa dia baru cerita. Okey, lepas rawatan ni nanti cuba telefon dia, suruh dia guna mata batin tengok dari jauh. Oh. Tengok rumah kamu, ada tak benda-benda gangguan dalam van-van ni ke, tempat rawatan apa, buah-buah kamu jualan tadi, ada tak benda-benda yang duduk lagi kat situ? Kalau dalam kadang suruh dia check. Afiq tengok bilik Wak tu ada apa ya? Ada lagi Wak kat tepi tu, kat tepi almari. Dia nampak, dia boleh nampak. Okey, bila kes-kes macam ni, kes sihir ataupun permainan orang, benda ni kalau berulang, orang akan hantar lagi, Ya, hantar betul. lagi, hantar lagi. Betul. Okey, pengalaman akak dengan abang, berapa banyak dah dia habis? Ya betul. Berapa banyak dah? Beribu-ribu. Ribu-ribu. Sebelum ni kan mama pergi malam-malam kan. Saya sakit kan. Saya jumlah saya driver saya pergi dekat Kampung Delik. Kat situ dia boleh buat, tapi dia kata, "Kak, saya cakap awal-awal kalau saya buat Kak, saya kena pulang balik benda tu. Kalau dah pulang balik baru akak boleh sihat." Lepas tu saya balik tanya kawan-kawan, tanya, "Boleh tak nak pulang balik ni? Nanti kalau jadi apa-apa ke orang tu saya pula yang berdosa." Itulah saya tak macam saya tak pergi lagi tempat tu. Tiba-tiba anak saya bawa saya ke sini, saya redo je lah. Okey. Di sini selain daripada kita matikan sihir, matikan saka, saya juga mengajar ilmu berdinding. Seperti mana kawan kamu tu. Apa kamu kenal kawan kamu tu? Okey. Tanya dia apa kelebihan yang dia belajar ilmu ni. Pernah ada cerita tak? Okey, cuba cerita sikit pada mak kamu biar dia dengar. banyak macam-macam ilmu lah. Ilmu ada, boleh belajar, satu lagi boleh bantu orang, jaga keluarga. Okey, ilmu ni apa yang kawan anak akak cakap ni, anak murid saya lah. Ini mak cakap akak dah pergi banyak tempat berubat, ada tak perawat tu ajar ilmu pada akak? Tak ada. Sini saya ajar. Kerana apa? Pertama, saya tak mahu kamu asyik kena sihir. Lepas sini pergi tempat lain, Sampai bila tak? Okey? Terus kita mandi air limau, mandi. Tengok, mandi lah. Okey, pergi apa 7 masjid. Ya, saya pun dah betul. cari. Ustaz, saya sampaikan mandikan van saya sebab saya berubat, disuruh mandikan van saya semua tu dengan air masjid. air kaulah masjid. Saya bawa. Okey. Perawat-perawat dalam Malaysia ada berbagai macam kaedah. Yalah. Okey, dekat sini kita pertama kalau abang mak pernah tengok YouTube saya. Tak pernah. Okey. Di sini pertama kita tak gunakan yang pakai mandi-mandi. Kita tak gunakan limau, kita tak gunakan keris ke ayam ke daging ke lembu. Tapi kalau nak ayam boleh tak? Order. Udah. KFC. Boleh boykot sekarang. Okey.
Okey, di sini kita tak pakai ruqyah. Berarti bukan ruqyah tak bagus. Kita guna tenaga dalam. Ilmu kebatinan. Macam mana kamu kenal kawan dulu lama kan Kalau kamu kenal saya hari ni, mungkin saya cerita pasal ilmu ni kamu akan blank. Tapi oleh kerana kamu kenal kata kawan sekolah kan? Kawan berniaga. Kawan berniaga. Dah lama. Dia berniaga dekat Tak jauh daripada saya. Jadi masalah dia dulu sama macam kamu tak? Saya start tanya dia, buka suara. Saya tanya sorry, tu hari kedai dia kena kacau. Saya tanya. Kacau macam mana tu? Orang hantar lah, lepas tu budak dia kena rasuk lah kat kedai. Saya terbuka suara, saya tanya, kat mana kau buat? Tu dia cerita pasal tabib. Dia cerita A sampai Z lah. Ni kau pergi tengok. Tu yang, kalau tak saya nak datang hari Sabtu, tapi tak, sampai saya ada kerja dekat Johor. Hari ni baru sempat, saya cakap, mak terus jom, gerak. Saya pun kena tinggalkan kerja budak sekolah ni, nanti ditangpukan suruh orang kawan-kawan tolong cover kan. Sebab yalah susah dah datang sini kan. Okey, contoh lah akak punya van banyak. Lebih bersatu lah, dah 2, 3 pun dah kira banyak lah. Okey, itu semua kita akan bersihkan. Okey, maaf cakap kita tak perlu akak punya van ni gambar rumah ke tapak tenaga, tak perlu. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam minda kamu. Kita pinjam, kita mohon kepada Allah, kita tarik, kita hancurkan. Ilmu ni macam cakap tadi, siapa kawan kamu tadi, siapa nama dia? Nur Rashid. Nur Rashid. Ilmu ni hanya zikir 5 minggu dalam hati. 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Kalau nak belajar lah. Contoh, zikir dalam hati, contoh kalau perempuan uzur, boleh, tak salah, tak dosa. Masuk tandas pun tak salah, tak dosa. Pasal apa? Baca dalam hati, tak lafaz. Okey. Macam isteri kamu kalau belajar, sama jugalah. Uzur, masuk tandas, zikir dalam hati, tak salah, tak dosa. Apa kelebihan ilmu ni? Hari ni ijazah, contoh kedai kamu kena tutup lagi, kamu dah boleh buat sendiri walaupun belum berzikir 1 ayat. Apa yang kawan kamu cerita kan? Betul. Sama tak? Sama. Okey. Jadi apa yang disampaikan dia masuk akal lah kan, dia masuk dia punya minda dia. Kedua, kamu boleh rawat siapa pun. Kamu boleh pagar diri, pagar kedai, pagar rumah, jarak dekat, jarak jauh. Mahanya 695 untuk lelaki, kalau perempuan 625. Seumur hidup bayaran dia. Dengan akak bari habis ribu-ribu, dengan ada ilmu ni, mana lebih bagus? Terpulang pada kamu, ilmu nak belajar pun kita tak paksa. Terpulang. Okay? Ilmu ni bayar dia semua hidup sekali. Dan ilmu ni tidak ada peringkat. Habis 5 minggu tamat. InsyaAllah sihir tak boleh tembus kamu lagi. Macam akak cakap tadi kan, kalau kasih balik dosa tak kita ni? Okey. Soalan tu cukup cemas. Dia hantar sihir, tapi kat sini saya tak hantar balik. Contoh, bila kamu belajar jadi anak murid, kamu kasih balik. Tapi kena tamat 5 minggu zikir dulu. Pasal apa? Kamu baru mantap lagi. Masih boleh tembus. Tamat 5 minggu, kasih balik. Okey, soalan kasih balik tadi, kita bukan sihir dia kak. Kita kasih balik hak dia. Akak fikir, wah ni berdosa ke tidak? Dia sihir akak berdosa ke tidak? Dia ada fikir dosa tak? Betul bang? Betul. Jadi, kita kasih balik. Contoh ni akak punya handbag. Akak campak ke saya. Kak ni awak, akak punya bukan saya punya, ambil balik. Faham? Jadi, itu hak dia, kita kasih balik. Kita pulangkan balik. Pulangkan balik. Bukan kita sihir dia. Kita tak sihir orang. Ini ilmu sihir. Tapi kita boleh kitai. Tukang sihir dan juga penyuruh sihir. Jarak jauh. Walaupun kita tak kenal, kita mohon kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Ini ilmu ni. Okey. Yang tadi 695, kalau perempuan 625 yang belajar tadi termasuk buang saka dengan sihir sekali, package lah. Kita akan bagi, contoh kalau lelaki kita bagi belangkon, kita bagi baju, kita bagi tasbih, kita bagi selempang. Perempuan bersama lah, sebab perempuan tak ada belangkon dengan package tadi tu. Belajar pun kita tak paksa. Lain kali nak belajar pun boleh, tak ada masalah. Ada pantang larang tak? Okey, pantang larang dia bila dah belajar, jangan riak, tak boleh bongkak dan sombong. Lain pada tu tak ada. Lain apa yang kamu buat yang dilarang oleh Allah, itu antara kamu dengan Allah. Tak ada kena-mengena dengan perguruan. Contoh, kau makan nangka, aku kena getah. Pandai muka kau? Tak boleh lah. Yalah. Jadi, apa kamu buat dosa, kamu dengan Allah.
Jadi apa yang kamu dah dengar pada sahabat kamu tu, dah bertahun, lebih daripada 10 tahun Dia cakap dengan saya dah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Mungkin awak lebih kenal dia. Siapa hari-hari jumpa kan? Daripada cerita, kamu tengok dia pun dah senang. Betul, tak ada masalah, betul. Bercerita macam kamu jugalah. Disihir. Macam kami orang berniaga, kita pun tak tahu belakang kita macam mana. Tu macam saya pun kalau diberi apa orang cakap kesempatan, saya pun nak mohon ijazah jugalah. Tapi so kalau ada rezeki saya nak ikut ekspedisi. Ni tak lama lagi, seminggu je ni. Sebab saya kerja saya kan lalu lalang dia punya gerai kan. Saya banyak kali cakap dengan gerai kau ni Gelap. suram, malap. Lepas tu kata tak ada buah mah. Buah apa mahal lah, tak boleh ambil banyak lah, itulah inilah. Tapi saya nampak sendiri kerja macam tak meriah macam dulu lah. Kalau dulu meriah sampai dia tak cakap dengan saya, tapi saya tahu dia kata dia nak tutup katanya satu kedai dekat Kota Kemuning tu kan. Saya berfikir, saya baru nak cakap, jomlah kita cari apa-apa dulu, kita tengok-tengok dulu kan, takkan mudah-mudah nak tutup kan. Kita dulu dah memang dah lama dah ada dekat situ, takkan nak dia tutup. Cawangan berapa ramai? Kena cerita bang. Pasal awak bila awak cakap satu, saya pergi satu je. 3. Saya 3. Kena cerita, contoh macam mak kamu punya van. Berapa biji van ada? Mak cakap, kadang-kadang orang salah faham bila cakap banyak cawangan je, nanti bayar ni mahal. Banyak van dia, ni mesti orang kaya. Kita sebab masalah kita ada kat situ kan. Sini rawatan kita contoh kalau diri kamu banyak saka. Contohlah ada kebun. Kebun pun kena cerita ada kebun ke tidak? Saya tak ada kebun. Ni Rumah kita pun tak ada. Ini bila ada, kita tolong bersihkan sekali. Itu dia panggil package sekali. Contoh yang 300 tadi yang bawang saka dengan rawatan tadi 300, semua tu kita hancurkan sekali. Cuma ijazah tadi package dia itulah. Jadi pulang pada kamu untuk pilih yang mana. Boleh tak saya tanya? Boleh. Dekat rumah saya tu Tadi tak ada rumah, ada rumah pula ni. saya menumpak rumah mak abah saya jaga dia. Okey. Rumah sendiri, rumah lama saya dululah. Kasih anak lah. Dekat anak lah. Lepas tu kalau budak yang boleh nampak, kalau masuk rumah yang ada sekarang, budak mesti menangis. Lepas tu dikata ada momok tu lah. Macam satu pekerja saya tu yang jaga transit dekat dalam rumah saya tu, dia pun tahu, dia pun selalu nampak ada benda tu dalam bilik bapak saya. Dan bapak saya ni bila berubat kat mana-mana pun orang tak boleh buat. Okey, bapaknya masih hidup lagi? Hidup lagi. Okey. Sebenarnya dia nak datang sini, dia kata abah nak try berubat kat sini sebab lain tempat semua tak boleh ubatkan abah, dia cakap begitu. Yang terbaru dia pergi Rembang, orang pun tak boleh nak bukan tak dia bukan dia cakap dia tak boleh, tapi dengan sendiri je orang tu tak nak mengubatkan dia. Macam itulah. Pertama, ada benda dalam rumah tu. Itu adalah saka pada ayah kamu. Saya tahu benda tu sebab kalau abah tak ada, sebab abahnya dua rumah, so kalau dia tak ada, saya dengar suara dia dalam bilik. Sampai kan sepatutnya dia 2 hari sekali balik rumah. So hari tu saya tahu dia balik rumah. Tapi bila saya balik hantar budak pukul 7.30, saya masuk dalam rumah, saya dengar suara dia dalam bilik. Saya pun saya tak beli sarapan. Sebab kalau abah ada, saya mesti pergi beli sarapan. Abah ada lah pula. Dia macam sembang-sembang dalam bilik. Saya cepat-cepat lah, aku kena buat sarapan. Buatkan sarapan dia, saya akan buatkan air dia. Letak atas meja. Lepas tu saya panggil abah, dia tak nyawa. Sampai saya nak keluar balik, dia pun tak keluar. Saya panggil kat adik sebelah, tolong tengokkan abah. Sebab abah tak keluar-keluar dari bilik. Cakap makanan dia saya dah siapkan. Lepas tu adik pun datanglah rumah tu. Datang-datang tengok, mana ada abah. Dia memang tak balik, tapi orangnya ada lah, suara apa semua ada lah kat situ. Jadi itu siapa? Saya tak tahu. Itu adalah hantu raya dia. Saya tahu. Belaan dia. Belaan saka dia. Saka dia. Jadi contoh. Contoh kalau nak buat, kita boleh buat jarak jauh. Abah saya tu. Ya. Dia tak marah saya ke nanti? Habis kata dia pun tak nak rawat. Dia pun datang kan ni. Sepatutnya pagi tadi dia cakap dengan saya, dia kata Gigi, abah dengar Gigi nak bawa engkau pergi berubat. Lepas tu abah nak ikut dia sebab abah hari tu pergi Rembang, orang tu tak nak bawa abah, dia kata macam tu. Lepas tu cakap Gigi nanti dululah, saya nak pergi dulu, saya nak bawa dia. Sebab saya pernah bawa dia berubat dekat mana Ji?
Mana tu di Dekat mana? Dekat Banting kan je. Banting. Kat Banting. Okey. Kita orang pergi satu family. Saya kalau kita orang nak balik, van yang kita orang bawa ni Berat. tak boleh bergerak langsung. Itulah tu raya dia punya saka tu. Saka dia. Tu pulang lah, kalau nak tunggu dia datang pun boleh, nak buat jarak jauh pun boleh, tak ada masalah. Tak apa, biar nanti kalau free saya nak suruh adik saya bawa dia ke sini. Itu kereta tu tak Sebab berat. dia dah cakap macam ni, dia kata, abah tak nak lah nanti susah nak meninggal dia kata sendiri tau. Dia kata, susah abah nak Jadi dia meninggal dah tahu. Sebab dia umur dia 77. Jadi dia dah tahu tu benda dia. Memang dia tahu. Tapi dia kacau saya ke? Wallahualam bisawab. Okey, dia kalau kacau akak, contoh, pernah tak lebam-lebam? Saya tak. Okey, kalau Dulu-dulu lebam-lebam, pernah lah, terus sekarang tak. lebam-lebam tu dia isap darah. Hmm. Ataupun anak angkat ni kan, ada tak lebam-lebam? Tu dia isap darah. Makanan hantu raya dia. Kalau adik ipar tu dia lah. Menantu saya. Dulu ya Allah, sebab dia mungkin kena dekat anak lelaki saya. Dia kalau saya datang kesian je. Biru sana, biru sini. Anak saya ni sekarang dah pergi ke pondok, kita orang dah ni. Sekarang ni yang dia kat rumah langsung tak ada benda tu. Tapi sebelum dia pergi benda tu ada. Kita bagi dia berubat kat sana lah dekat Kedah. Okey, yang akak cakap tadi itulah bapak kamu punya keratuk lah. Atuk. Ayah kamu, atuk dia punya saka. Berarti dia dah tahu. Benda tu mak cakap dulu-dulu orang dulu kan nak hebat. Dulu dia memang hebat. dia jaga kebun. Betul. Dia hebat. Dia sakat dia 10 orang ni dia boleh kitai je. Hebat. Betul. Naik motor kena langgar apa dia? Apa tak apa-apa kenapa dia? Bulldozer apa? Dia backhoe tu. Backhoe. Ha. Dia memang hebat. Jadi Orangnya baik. Dia memang baik sangat. bagi pandangan masyarakat yang tak tahu, dia hebat. Tapi kalau macam tanya saya tahu benda tu. Faham? Dia tak hebat mana pun. Kalau dia hebat, kenapa dia tak boleh buang benda tu? Dia tak boleh buang. Dia tak boleh buang. Pasal apa? Ada perjanjian. Dia ada perjanjian kot. Faham? Jadi perjanjian dia apa? Maaf tu kepada netizen. Orang yang ambil benda-benda ni, perjanjian dia apa? Dia akan jaga anak cucu dia. Memang betul. Jadi apa yang dalam diri kamu semua ada. Saka tadi. Oh. Faham tak? Kamu tak tahu, tapi dia dah perjanjian. Maaf cakap, kandungan nanti baby masa kata tak buang semua. Dalam kandungan pun dah ada dah. Dia perjanjian syaitan. Sebab dia kalau pergi keluar-luar, dia suka pergi endon kan. Nanti orang yang lalu lalang rumah saya, tengah-tengah malam, nampak dia siram bunga. Kelibat dia ada. Tu memang jagalah kan. Yalah. Jaga dia tu lah tadi, hantu raya lah. Dia cakap tadi, dengar suara dalam bilik, dah siapkan makanan, sarapan dia. Lepas tu, yang tu cakap tak ada orang pun. Jasad dia tadi. Hantu raya ni dia boleh menyerupai berbagai-bagai jenis manusia, haiwan, binatang. Rama-rama ke unggas-unggas tu dia pun boleh menyamar. Okey. Jadi nak ijazah akak Tak berubat dulu. nak berubat dulu. Okey. Jadi nak berubat ni nak buang saka sekali ke ataupun nak berubat saja? Semualah. Dua-dua. Dengan kerja saya, kerja saya dengan Van berapa banyak ada? ada 3. 3. Kedai berapa? 3. Kena cerita jadi saya boleh bersihkan semua. Okey, siapa nak rawat dulu? Akak dulu ke anak dulu? Akak dulu Okey, tangan tak lutut, dalam hati zikir Allah dalam hati. Ikhlas nak matikan saka Niat dalam hati nak putuskan segala hubungan dengan saka ni. Ini apa? Standby. Dah sedih dah. Dah nak putuskan dah. Nampak? Tengok sendiri. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Zikir Kak. Lawan dia Kak cakap dengan dia nak putuskan. Cakap tak bangun dia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf cakap, bila ada saka ni kena sihir ganggu abang dia, apa saka boleh buat? Tak buat apa pun. Ni yang sini saya bersihkan dekat luar dulu, okey? Dekat rumah-rumah tu, mak dia lah. Mana nenek kamu, van tu.
Bismillah. Bismillah. Itu Allah, 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 ikhlas. Bismillah. Rasa apa kak? Ni herba, ni Adam. Rasa apa? Rasa berat lagi? Belakang saya sakit. Kat tulang belakang tengah tu. Okay, biar anak muda perempuan saya buat kan. Ni air herba dah bismillah niat minum. Nak sembuh. Kepala berat lagi tak? Ringan. Bau sini ringan. Badan rasa ringan. Kaki ringan tak? Okay, bila buang saka, badan ni ringan. Walaupun kamu kalau kurus, tapi rasa berat. Tapi dah buang saka, ringan. Okay, sakit lagi tak belakang? Berat lagi. Kat segi. Oh, tak apa. Bismillah. 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 Okay, bang. Sama niat rapi zikir Allah Allah Allah, ingat nak putuskan segala hubungan dengan saka tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Berat kat tapak kaki lah. Apa? Seringan sikit Ustaz. Boleh berat ke ringan? Tadi kepala saya ingat sebelah. Dada rasa lapang. Saya selalu susah nafas. Desak lapang. Dada, lepas tu belakang, tu kaki. Kan rasa Selalu lebih siap. ringan tak?
Rasa macam ada benda keluar ke? Sakit. Sakit. Ha. Zikir. Lawan dia, Kak. Allah. Kan saya kat tadi saya putuskan. Nak baik tak, Kak? Lawan. Kena lawan dia, Kak. Lawan. Lawan. Zikir Allah. Dia duduk kat situ. Faham? Dia bukan pegang sakit pun, dia gini-gini je. Tapi benda dalam tu sakit. Suku je lah. Nama telefon, voice, alamat. Kakak kena zikir kat lawan dia, Kak, Kawan awak tu keturunan ekspedisi. Dia nak tag team dengan dia. Nak belajar ilmu tapi Alhamdulillah. InsyaAllah kita lawan sihir, bang. Dia tiba dari pagi tadi yang sebelah sini sakit. Dia apa kata? Oh, dah potong sikit. Ringan ke berat kaki tu? Dah. Ringan. Tadi dia pegang tu sakit ke? Akak rasa sakit dalam badan? Saya sakit. Ni apa 5L? tu je. Nama isi alamat nombor telefon. Telefon tepi ni boleh juga. Telefon? IC number dah. Dah. Okey. Ha? Pasal belakang, okey. Macam mana sejak situ? Belakang dia. Ni sini. Ya, ada. Okey. Okey, Pak. Selepas awak rawatan, apa rasa? Tadi cakap kepala sengit lah. Tadi kepala memang berat pun. Hmm. Dah 2-3 hari ni. Kepala sengit sebelah je. Seberat ni. Lagi badan rasa apa? Ringan.
Alhamdulillah, kepala pun okey. Jadi percaya tak, saka kalau dah matikan badan ringan. Selalunya orang tengok YouTube, TikTok tak percaya. Dia tak alami. Betul. Lagi tu macam mak kamu cakap, orang semua tengok cakap ada saka. Orang yang nampak akan tahu, orang yang ada ilmu akan tahu. Tapi orang tak ada ilmu, aku tak ambil saka bila masa aku benda ni dah ada perjanjian, keturunan. Saya pernah jumpa kawan-kawan masa tu. Tapi kawan saya ni ada pusat perubatan. Pusat batang kali. Dia kata dia suruh saya, boleh tak datang jumpa dia. Dia kata dia nak scan dekat tempat dia. Saya tak pergi. Bila jadi macam ni saya teringat, mungkin kawan saya dia nampak lepas ni. Tapi dah lama lah. Dia nampak lah. Dia tahu. Okey Kak, apa nak pesan masyarakat yang ada masalah macam Kak ni? Asyik van rusak bertahun-tahun ni, duit habis banyak belanja ni. Sebab semula asalnya kita ni tak percaya, tapi bila ada orang bagi tahu macam ada banyak masalah, kita pergi berubat. So kalau ada masalah yang sama dengan saya, pergilah mana-mana tempat, contohnya di sinilah, Masjid Tanah Melaka. di pusat terapi rawatan ni, untuk berikhtiar lah, cari jalan untuk selamatkan semua. Okey, bang, apa nak pesan kepada belia-belia macam kamu ni yang tak ada ilmu nak berilmu ni? So macam saya orang berniaga, ilmu tu kena ada lah. Walaupun tak banyak, at least basic ada pun kirahkan untuk protect diri sendiri, keluarga, dengan orang terdekat lah. Lagi satu, ialah kita Melayu ni tak lari daripada PhD. Betul. Tu cuma kita tak jangka lah orang yang buat tu. Kita tahu tak ilmu ni, kita boleh tahu nanti siapa yang buat kita. Macam mana dia boleh tahu? Nanti anak kamu dah ijazah, kita akan ajar ataupun ajar anak murid saya sebelah kamu tu. Sambil-sambil tu sembang-sembang pasal ilmu. Jangan cerita pasal buah je, bertahun-tahun pasal buah kan. Cerita pasal ilmu lah. Betul. Nanti ekspedisi, nanti kamu boleh tahu. Kita akan ajar cara live. Tangkap kuntilanak, tangkap pocong, tangkap turaya, boleh panggil bomoh ataupun orang yang sihir tadi, kita boleh panggil dia, kita boleh interaksi dengan dia. Ini ilmu Allah luar biasa. Nanti kamu saya ijazah, kamu dah ada ilmu, kamu dah boleh rawat siapa pun, kamu dah boleh bersihkan kedai buah kamu, rumah kamu, siapa-siapa lah. Cuma jangan bagi dekat penyihir dulu, ambil buang, hancurkan, matikan. Lu tak ada ilmu, tak boleh buat apa-apa. Betul. Kena kat diri kamu pun nanti kita akan ajar lah macam mana nak buang insya-Allah. Saya ulang balik, 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Baca zikir dalam hati, bukan baca kat mulut, bukan ruqyah, bukan menghafal. Zikir saja. Insya-Allah. Okey, setakat ni saya dah ada hampir 7,000 kot anak murid satu dunia. Semua macam gini lah, saya kena sihir, berobat sana sini. Sihir ni tak ada penghujung dia. Jadi penghujung dia, ambil ilmu ni, lawan. Baru dia kena buku dengan luas. Okey Kak. Dah bagi pesan tadi, saya nak sambung balik YouTube ni pasal apa? Giliran, ni anak ke tu anak? Menantu. Nak giliran menantu pula, akak jaga cucu. Boleh? Ambil nombor tu dengan mikrofon tu keluarkan. Nombor tu keluarkan terus. Nombor tu lah. Okey, minta maaf Terima kasih. Okey, sama. Saya nampakkan muka saya kan. Kita blurkan. Famous. Saya takut. Takut apa? Okey, soalan cemas. Takut apa? Orang sihir. Okey. Tak masuk YouTube pun orang sihir. Betul. Tapi Jadi apa beza je? Tapi tak apa, kita hormati kamu, kita akan blurkan. Panggil ni menantu kamu. Okey. Nama abang apa? Muhammad Azizi. Mak dia? Rizana binti Sadikin. Isteri? Nur Hafida binti Muhammad Husin.
Tengok bawah. Ini tak izin tu kat apa label pula dekat tali ni. Ini mikrofon untuk kita berlakon. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa kak? Nur Afida. Dari mana Rafida? Kebun Baru. Kebun Baru. Ini siapa boyfriend? Suami. Okey, pertama sekali belum kamu ceritalah pasal masalah kamu, saya nak tegur sikit je. Ini personal bang, personal touch. Tapi ini teguran membina, bukan teguran menghina. Jarangkan minum air batu dan air sejuk. Favorite kan? Betul. Okey. Kenapa? Pertama, air batu dan air sejuk yang chill water tu buat obes. 90% orang minum tu obes. Mana minum banyak tak obes tu berarti dia tak ada alahan dengan benda ni. Tapi yang banyak alahan ni yang ataupun orang selalu panggil kembang. Pernah dengar kembang semangkuk? Ini kembang bermangkuk-mangkuk. Okey, ini teguran membina Jadi lagi satu tadi suami kamu cakap apa tahun tadi? 8 tahun. 8 tahun tak ada zuriat. Okey. Okey, itu pasal zuriat nanti okey, cerita masalah kamu. Saya dah cerita pasal air batu dengan air sejuk tadi. Okey. Apa masalah kamu? Macam mana dia kak? Sebelum ni pun ada pernah pergi berubat. Okey. Lepas tu 2 kali jugalah dengan orang yang berbeza cakap benda yang sama. Cakap apa? Dia kata saya ada macam ada orang bukanlah Saka. macam tu lah. Apa benda? Dia cakap awak cakap apa? Dia macam ada benda yang tumpang dekat saya punya rahim macam tu. So benda tu macam bila dia nak jadi dia macam benda tu makan lah. Macam tu lah dia cakap. Jadi gugur, gugur. Head pun tak teratur. Betul. Itu adalah makanan saka. Saka ni adalah keturunan. Macam mak kamu tadi cakap. Nak pasti orang nampak, orang yang ada mata batin, mata kasyaf, dia nampak. Okey, jadi yang kita tak nampak ni merepek lah, mana ada, tak ada. Tapi kalau lah kerap orang asyik cerita benda yang sama, berarti kita kena percaya. Betul. Jadi untuk 8 tahun tak ada zuriat. Okay, salah satu daripadanya tadi saka. Kedua, bila kita obes. Maaf ini cakap suami isteri lah. Macam mana benda tu nak sampai. Lagi satu, cakap bila orang minum air batu ni, mani dia cair. Macam mana nak lekat? Sebab tu kena jaga minuman tadi. Makan tak ada pantang minuman yang buat obes. Makan banyak mana pun tak jadi obes. Tapi minuman tadi yang buat obes. Tak percaya, ni nak masuk hujung tahun kan. Cuba pasang niat. Contohlah, saya faham. Akak tolong menaga ke? Tak ada. Tak ada. Okey, contoh. Meniaga apa pula? Ayam gunting. Ayam gunting. Okay. Contoh bila kamu meniaga panas. Kena air batu. Oh. Sedapnya kat mana bang? Kak? Dekat. Sini je. Lepas tu? Yalah. Lepas tu nak lagi. Cuba amalkan minum air suam. Lagi cepat hilang haus daripada air batu tadi. Okey, jadi pasang niat tahun depan. Okey, nanti kita ada herba yang tadi ni herba. Tadi dah minum herba kan? Okey, apa rasa herba tu? Okey, dia cerita. Takut herba kan? Takut minum herba? Tak ada. Okey, minum. Habiskan dia. Sebagus-bagusnya kalau habiskan. Pasal apa nak sihat kan? Okey, bila air ni kamu habiskan, dalam nanti perjalanan setengah jam ke 45 minit, kamu akan terasa nak buang air kecil. Berarti dia buang flabby kamu tadi, air. Gemuk air tadi, dia kencing. Kalau lama mak cakap minum ni boleh. Tapi kalau kamu bidang dah memang besar, dia besar lah tapi dia tak gemuk. Faham tak? Dia akan kerap kencing. Dia akan. Lagi satu, herba ni dia bunuh kuman dalam darah. Kedua, dia lancarkan darah.
Okey, apa-apa lemak, gula, garam, minyak, toksik semua dia akan buang, denyahkan melalui najis besar. Kalau buang najis, itu contohlah nanti kalau naik kereta, nak buang angin ni ataupun sedawa, buka tingkap lah. Takutnya bila kita buang angin dari bawah tu, kadang-kadang bau. Itu berarti toksik. Jadi buka tingkap lah cepat-cepat. Okey, kalau sedawa je, dia tak keluar angin di bawah, dia sedawa. Berarti badan banyak angin. Okey, minum ni akan sedawa. Okey, ketiganya dia membunuh kuman dalam darah, dia menyembuhkan apa-apa penyakit insya-Allah. Kencing manis, darah tinggi, semput, gaut, lelah, buasir, migrain, slip disc, sakit kulit, psoriasis, apa penyakit pun insya-Allah 30. Ada dapat kertas tadi masuk kan? Ada. 36 jenis penyakit. Boleh dapat menyembuhkan insya-Allah, termasuk obesiti lah. Cuma pantang dia tadi TO, apa-apa teh jangan minum, air kelapa, air batu, air sejuk. Semasa minum herba ni. Contoh, lagi meniaga, terasa teringin nak minum air batu, minumlah sekali-sekali, tapi takutnya jadi adik. Yang ada cakap tak minum air batu tak boleh ni, mati aku. Mana boleh mati lah, merepek lah. Tapi kalau kita nak jaga kesihatan, insya-Allah jauhi. Dia bukan tak boleh minum terus, boleh. Okey, lagi masalah apa? Niaga kedai gunting, ayam gunting tadi ada masalah tak? Kalau tak nampak kedai ke? Tak ada. Ataupun orang tengok nak berhenti beli, jalan ke macam mana, tak ada, okeylah. Niaga okeylah, alhamdulillah. Okey. Cuma masalah tadi zuriat. Okey. Sini, ni sebagai suami. Sini kita matikan saka. Nak buang saka tak? Tapi family saya tak ada saka. 90% manusia ada saka. Tadi kenapa baby asyik gugur? Tak. Sebabnya gugur tak juga, macam belum pernah lekat pun. Jadi saka tu makan. Uzur pun tak teratur. Semua saka minum darah kamu, isap darah lah. Terpulang tak nak buang, tak apa, simpan. Sampai bila pun takkan melekat. Tapi boleh je kalau macam kata benda tu untuk kebaikan, boleh. Sebab tu saya tanya tadi, kalau nak matikan saka, kena cerita mahanya 250. Matikan saka. Manusia ada saka sekali je. Kalau ada yang adik-beradik menumpang tu, kita datang sini rawat, walaupun saka kita tak kena cas saka, kita ambil susulan RM50 saja. Okey. Kedua, sihir ke, gangguan ke, apa benda yang singgah ni RM50. Rawatan lah senang cerita lah 300. Yang dalam rumah ke, negeri kamu ke, ke mana-mana yang ikut ni ke, semua kita musnahkan. Jangan nak buang dua-dua ke, Buang habis tapi. Habiskan. Jangan simpan. beresin lah. Okey, Kak, jangan tak terlutut, dalam hati zikir. Allah. Boleh tak bawa? Tak. Boyfriend kan ada sebelah. Ikhlas saya nak matikan semua air, buang semua air. Kalau dia nak meracau, kena zikir Allah. Kontrol dia, bukan dia kontrol kamu. Kamu kontrol dia. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perut rasa padat ke apa? Perut. Ini perut, biar anak perut perempuan buat saya Apa-apa yang ada dalam tu biar dia kasih bersih lah, clear. Tak pusing ke sana. Apa ni? Okey, sambil rumah berawat. Itu
Sejak bila kamu tanya anak murid saya tu tentang Baru minggu lepas. hmm, Minggu lepas saya jumpa dengan dia. Borak. Tu yang tertanya-tanya tu. So dia kata, di situ lah. Macam kami ni orang berniaga. Perlu ada lah. dia tak berniaga pun selagi kita hidup ni. Jadi yang, perlu berniaga, ada ilmu. yang tak ada pun dah risiko, yang berniaga lagi lah risiko. Betul. At least kita dapat protect kita dan keluarga pun Alhamdulillah lah. Kalau boleh tolong orang tu bonus lah boleh Ada cakap. sebelum tak datang. Kalau boleh tu lah, batu air sejuk tu jauhkan lah. Itu yang pantang jumpa. Kalau nak cakap sedap, sini je. Tentulah beli paket plastik besar kat tepi kan. Lepas tu minum gantung setengah kan. Minum lagi. Satu hari korang berapa plastik kalau berniaga kat situ? 2 mesti, kurang tu kalau 2 mesti. 2 plastik. Tapi dahaga tak hilang pun. Cuba bawa air rumah, air suam. Walaupun Macam dah air kopi tu sejuk. sama tak boleh. Tu air chill tu lah, panggil chill water lah. Chill water. Sejuk lah. Air sejuk. Bawa air botol suam tadi. Ada botol besar ataupun beli mineral. Yang tak sejuk tu lah. Jangan beli yang dalam icebox je. Yang tak sejuknya buat minum. Amalkan mula-mula rasa tak sedap. Lama-lama kamu takkan minum air batu. Air sejuk. Nur Afidah. Okay. Dengan sendirinya kamu akan hindarkan. Pasal apa? Bila kamu dah biasa dengan air suam, bila kena air sejuk, gigi akan gusi akan nyilu tau. Nyilu lah. Dah tak sedap lah. Tapi kalau paksa nak je, balon je lah. Sekali lah. Sekali buat rindu. ataupun nak makan aiskrim tu kan, tak ada masalah. Tapi air batu Sekali sekali lah. saya selalu minum air sejuk. Kopi. Biasa ekspedisi berapa hari tapi? Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari. Start 1, 2, 3 bulan. dekat sini lah kumpul. Dekat ni kita terus pergi dekat apa? Kuala Linggi. Kembang Melati Chalet. Setiap pagi. Nanti dalam grup tu, nanti kalau ijazah nanti kita masuk dalam grup tu kan. Nanti kita ada info-info lah, kena follow lah Telegram tu. Penting Telegram tu. Telegram bukan WhatsApp lah. WhatsApp limit 250 orang. Betul. Telegram saya tak ada, Kena download lah. Kadang-kadang. Dalam Telegram boleh masuk 10,000 orang pun tak apa, penuh. Boleh masuk. Kat situ dapat informasi lah hari-hari perkembangan apa. Lepas tu kita nanti tiap minggu kita ada kelas. Admin orang-orang lama akan buat kelas. Kena dalam ni lah. Selalu kelasnya, okey macam besok kita ada Google Meet yang nak bagi ekspedisi ni. Semua ada Google Meet. Jadi kena hadir lah. Kat situ boleh banyak tanya. Nak tanya apa, tanyalah kat dalam tu. Kat sana kita akan ajar cara tangkap anak, pocong, hantu raya, jin. Macam tadi transfer bomol, pawang dukun yang amal-amal hitam ni. Tapi boleh tulis apa Dalam WhatsApp ni semua ada. Dalam WhatsApp untuk nanti kita hantar semua. Lepas tu daripada WhatsApp nanti dah ijazah kita akan hantar WhatsApp dalam WhatsApp. Dari order WhatsApp tadi ada link ke Telegram. Kat situ nanti kenalkan diri lah, bagi salam, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, saya nama apa, gini-gini, baru ijazah hari ini, tolong tunjuk ajar lah. Jadi kalau dalam tu nampak gambar apa anak murid saya tu kan, apa Nur Halidi, cerita lah dalam tu. Lepas tu dalam Telegram ada profil kamu sendiri, gambar buah, gambar bunga, gambar kuda, gambar kucing kan, gambar pokok. Jadi orang tak kenal kan, semua anak murid takut apa. Kalau kita ada ilmu ni, kita nak takut sihir apa, jangan takut, insya-Allah. InsyaAllah. Jangan stres je. Terima kasih. Pati, kereta luar tu naikkan tingkap tu. Okey, apa rasa kat sekarang? Dengan lega. Betul. Jadi saya tak percaya ada saka, orang ada saka berat.
Sekarang nak cakap keturunan ada saka tak ada saka. Sekarang ringan tak? Beza tak? Sekarang percaya tak percaya? Saka ni nak percayakan manusia susah. Pertama, kita tak ambil. Tapi keturunan nenek moyang kita dah bersumpah akan jaga anak cucu sampai bila-bila. Itu jadi mudarat dia kepada anak cucu yang tak tahu apa-apa. Pernah jumpa atuk nenek? Tak. Belah mak je. Okay, contohlah zaman diorang dulu yang ada lah kebanyakan orang mana asal? Saya. Kelang. Kelang. Tak tahu lah kamu pernah jumpa ke tidak. Ini dipanggil ancak. Ancak ni ada pulut kuning, berteh jagung, beras kunyit, pisang, telur ayam kampung. Ditaruh dalam piring ke daun pisang, ditaruh bawah pokok. Ataupun tepi sungai, atau tepi laut. Dia tengok apa yang dia bela. Pernah jumpa? Kecil-kecil lah, sama kecil-kecil. Okay, itu dipanggil ancak, makanan untuk jin. Jadi bila kamu dah besar, dia orang pun dah tak ada, siapa nak kasi makan jin dia orang ni? Itu dia makan anak cucu tadi. Tadi yang lebam-lebam apa? Kakak ipar tadi Jadi apa? Adik ipar. Lebam-lebam. Siapa? Hantu raya sedut darah. Dapat dagang kau untung saya dia. pun, macam saya pun kadang ada juga kalau lepas period tu ada kira macam ni pun ada juga kat sini. Biru lebam tu kan. Sedangkan Selalu kat bukan bahagian terantuk kan. sini. Tak ada terantuk apa-apa. Kadang dengar. mandi baru perasan. Apa Tak itu? sakit. Bila pegang baru dia sakit. Itu raya. Baru percaya. Okey. Okey, apa nak pesan pada masyarakat yang tak percaya macam kamu ni ada saka, keturunan tak ada, saya tak pernah ambil, keturunan saya tak ada saka. Okey, sekarang dah rasa sendiri ringan. Okey, apa nak pesan? Ni kamera kat belakang ni. Apa nak pesan? Ikhtiar lah. Apa? Tak tahu nak jawab. Okey. Okey, nanti kita sini rawatan sampai 31 Disember. Rawatan ni percuma. Yang RM50 tadi kan, yang pohon saka tu kena bayar lah. Okey, yang rawatan RM50 tadi kita gantikan beli produk. Dulu beli produk lain. Bayaran rawatan lain. Sekarang rawatan RM50 tadi beli produk. Okey, contoh. Kamu ni contoh, kita ada kopi untuk perempuan, yang untuk perawan tu untuk perempuan. Yang lelaki super power. Kalau nak serbuk super power pun kita ada. Mak cakap, kita kadang terasa sihat. Tapi bila benih kita cair, tu yang tak lekat. Dengan herba-herba ni, kopi herba ataupun serbuk herba ni bancur dalam air kopi, insya-Allah. Dia pertama tambahkan tenaga, tambahkan pekatkan mani lah, senang cerita lah. Kita jadi manusia ni jangan ego lah. Contoh, suami cakap isteri, isteri cakap suami. Kau mandul. Bila nak settle masalah ni? Okey. Selalu ni nak cerita pasal anak lelaki, anak perempuan. Selalu tidur sebelah mana lelaki? Suami sebelah kanan ke sebelah kiri? Saya selalu tidur belah kiri dia. Sebelah kiri dia sana. Okey. Contoh nak anak lelaki, yang pertama lah sulung. Tidur sebelah kanan. Balik ni kau ubah kan? Nanti rasa kekok. Tapi nak zuriat kan boy sebelah kanan. Kena biasa kan? Tidak plan 2 tahun dapat anak zuriat, alhamdulillah. Nak perempuan tidur sebelah kiri. Ataupun bila tidur sebelah kanan ni semua Allah yang kuasa kan? Dapat girl. Jadi nak boy nanti 2 tahun duduk sebelah. Ketukar kiri kanan. Itu saja cara dia. Bila awak nikah dulu ada tak kadi ke imam ke bagi tahu? Mak ayah kita ajar. Mereka pun tak banyak tak tahu. Tak ramai yang tak tahu cerita ni. Ini rahsia dalam Al-Quran ada. Okey. Okey, apa lagi nak pesan sebelum saya buat penutup? Tak ada apa. Tak ada apa. Semoga sembuh lah. Okey. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada netizen-netizen luar sana, terutama sekali penyihir-penyihir dan juga penyuruh-penyuruh sihir. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka malah dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan kamu penyihir-penyihir juga penyuruh sihir. Kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin, setan, iblis untuk menjakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Kepada anda yang baru follow TikTok saya, jangan lupa like YouTube saya.
Tabib Adam Misa atau Radin Tabib Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng ya. Jangan komen yang negatif ya. Yang negatif saya tak balas ya. Nak komen positif insya-Allah. Okey. Jadi kepada anda yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, hubungi saya 0192169911. Okey. Bagikan nama dia, nombor telefon dia, biar saya hubungi penyihir tersebut, saya tarbiyahkan dia supaya dia bertobat. Jika dia enggak bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah. Kun fayakun. Jadi kepada anda, jangan lupa zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan pakai jasad. Orang yang main sihir pakai roh, bukan pakai jasad. Biar roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bubu kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye bye.